Kata pengarang rahimahullahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung muka surat apa? Ya? 73 23. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan setengah daripada faedah dapat anak itu jadi manfaat bagi ibu bapaknya pada hari kiamat apabila mati anaknya itu pada ketika kecilnya. Serta sabda Nabi sallam, inna tifla yajurru bi abawaihi ilal jannati. Artinya bahawa sungguhnya kanak-kanak kecil yang mati itu menarik ia kanak-kanak dengan kedua ibu bapaknya itu masuk ke dalam syurga. Dan lagi sabda Nabi sallam, sesungguhnya kanak-kanak yang kecil itu dikata baginya kanak-kanak, masuklah engkau ke dalam syurga. Maka berhenti ia kanak-kanak di atas pintu syurga, maka bernaunglah ia kanak-kanak di sana di pintu, padahal ia kanak-kanak marah yang sangat. Dan berkata ia kanak-kanak, tiada aku mau masuk ke dalam syurga melainkan kedua ibu bapakku sertaku. Maka dikatakan malaikat yang menunggu pintu syurga itu, masuklah oleh kamu akan kedua ibu bapaknya itu sertanya kanak-kanak ke dalam syurga. Kita masih lagi tentang faedah ada anak, ya? Anak ni faedah berkahwin. Apa benda faedah berkahwin? Dia faedah berkahwin, faedah kahwin. Faedahnya ada anak. Benda faedah anak banyaklah. Di antaranya Nabi sebut inna tifla yajurru bi abawaihi ilal jannah. Sesungguhnya anak-anak kecil itu menarik atau memimpin akan kedua ibu bapaknya kepada syurga. Faham baik. Maksudnya kanak-kanak yang mati sebelum daripada balik, bukan hak besar. Macam kita ni besar dah, tak ada syafaat, manakala kita mati syahid. Kalau anak yang mati kecil, maka tidak ada dosa, walaupun besar budak tu, tapi dia mati kecil. Dia tak kira saiz, dia kira umur belum balik. Sama ada telah memayis, macam umur 8 tahun 9 tahun dah, atau tak memayis lagi 3-4 tahun. Bila belum balik mati, dia boleh memberi syafaat. Bila? Jika ibu bapa dia sabar dan redha dengan kematiannya. Jadi syarat pula. Nampak? Dan anak mati tua, anak mati tua tu balik awal dah tu. Dah agak dia dah tu, agak ring dah tu. Anak mati kecil ada kelebihan. Kita tak menangis juga anak aku bapa anak aku mati, anak aku orang lain dak mati. Bodoh. Bila mu tak sabar, mu menangis, mu tak redha gitu, maka hilanglah manfaat yang sangat besar. Maka anakmu tak boleh jadi syafaat kepadamu. Pergi ya. Dia nangis menolong tepi, haram tak boleh. Anak mati. Yang boleh menangis sahaja. Nabi kata an-naihatu wan-niyahatu finnar. Hiji menangis menolong tepi biji sabak atau teriak ni ketika kematian masuk neraka. Menangis boleh, tapi menangis kerana sedih, bukan menangis tepi menolong. Nangis dua jenis. Dah dulu kita nangis lok itu masa anak kita mati gitu. Ni dak dah, kira ke mana? Ada anguh. Hak kira masih dia mati gitu. As-sabru 'inda sadmatil ula. Sabar yang dikira ialah ketika berlakunya kejadian. Waktu anak mati kecil, jangan tepi menolong. Kita menolong anak dia satu baru main bira sungai, tolak di kawan, mati lemah. Maka
kita bersedih atas dasar fitrah manusia. Itu betul kan? Boleh bersedih atas dasar fitrah, kerana manusia ni dia hilang benda yang disayang, dia nangis. Itu tak salah, tak haram. Kalau teriak, haram. Dan benda beza nangis dengan teriak. Nangis ni keluar air mata, bercukacita, bersedih. Nampak? Teriak ni merau. Anak aku, anak aku, anak aku. Tu haram, dipanggil niyahah, biji sabak, bahasa kitab lama. Bahasa Terengganu ni tepik nolong. Nak tengok waktu berita. Anak dia mati, tunjuk dekat wak mayat, tepik nolong, mok dara, wah tepik. Nak pun arak. Lupa arak kau, wah habis. Tu ya tu. Dia tak kira arak dah arak. Nampak? Dia tak peduli siapa. Kita ambil hak tu arak, ambil hak tak pakai awak, tepik nolong. Hak belah berani dah ambil. Gerak Melayu ni. Nabi kata siapa yang tepik nolong ketika kena matian, dia mati tu toki ke cucu, dia masuk neraka. Lepas tu Allah matikan anak Nabi sallam Ibrahim ketika umur setahun, demam panas mati. Comel loteng anak Rasulullah lelaki. Wafatlah. Maka menangis Nabi sehingga keluar air mata. Sahabat komen lalu, Rasulullah, hari tu kita nangis mati anak, mati bini. Rasulullah kata tak boleh, haram. Dan ni Rasulullah mati Ibrahim, apa nangis kau? Kopling lalu. Padahal Nabi tu nak pemimpin paling besar, boleh kopling. Kalau kita kopling gitu, hai syekh. Faham tak? 2 tahun Taiping. Tengok Rima Taiping lah lazu. Tu ada pula orang komen sikit ISA. Nabi menjawab, yang diharamkan adalah mengeluarkan suara bertepik nolong. Aku menangis mengeluarkan air mata kerana dasar sedih seorang manusia. Hak tu boleh. Menangis biasa dah. Lepas tu kalau ada kematian bunyi gitu, tu ya tu. Suruh dia diam, kerana boleh menyeksa mayat. Jangan main. Ada kan bunyi macam ke lori sterong tak hidup nak start. Kata jangan nangis gini, senyap mulut, tupai air mata sudah. Dia pun diam, tak apa. Bunyi juga degil, tohuk tanah. Faham tak? Erek tohuk tanah, tak reti bahasa, jauh daripada si mati, kerana boleh menyakitkan si mati. Dia biji sabak teriak ni orang Majusi. Orang Majusi dia tepik lagi ramai tepik lagi bagus dikira. Maknanya suhu mayat tu. Kalau tempat kita ke Cina mapuh, dia upah nangis. Kalau 2 orang nangis lebih hebat daripada seorang nangis. Dulu orang Melayu ambil upah nangis. Kita tak ada, orang ceritalah orang Melayu. Orang Melayu Islam. Jadi Cina ni tak ada orang nak tukang nangis. Dia upah orang nangis. Kalau tukang ambil upah Melayu, nama derih, nama tudung dengan guni kepala. Tudung dengan guni belakang tu khanda lah. Banyak kapil. Kalau tudung dengan guni tu ikut belakang, tak nangis sungguh wak lolok 30 ya boleh. Nampak? Hukumnya kena laknat belaka. Jadi apabila mati anak dan sabar, maka jadilah Tuhan berikan anak tu memberi syafaat kepada kita. Biiznillah liman yasha, dengan izin Allah bagi orang yang Tuhan pilih. Jadi betul orang yang anak dia mati kecil. Jadi pada satu pihak dia berduka cita kerana hilang satu nikmat, iaitu anak. Pada pihak yang lain dia bergembira kerana Allah menjanjikan akan kebaikan di hari akhirat. Itu Allah tak jadikan suatu musibah kepada orang beriman
melainkan mesti ada hadiah yang menunggu di akhirat. Tu akidah ahli sunnah wal jamaah. Nampak? Lepas tu nak menangis, nak mata saja menangis, nak hati kita redha kepada Allah. Tapi jangan pula balik sekarang selang anak dalam beseng. Ambil hak cek ke selang. Pasal apa ustaz kata boleh syafaat? Kan Allah ambil sendiri nyawa dia. Jangan kita buat. Dah tu hadis ni guna kamu. Kau perhatikan hadis pula. Hadis ni hadis dhaif. Faham? Bukan hadis sahih. Sebab tu dia tidak popular. Yang popular hadis sahih beri syafaat para nabi, para rasul, ulama dan yang mati syahid. Faham? Ada pun kanak-kanak dan hufaz hafiz Quran hadis dhaif. Dah hadis dhaif guna kita boleh amal tak? Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, wa qala al-fuqaha'u wal muhaddisun, berkata ulama-ulama fiqh dan ulama-ulama hadis, yajuzul amal, harus kita beramal bil ahaditsidh dhaifati, dengan segala hadis-hadis dhaif fil fadaili, pada perkara-perkara kelebihan. Nampak? Malam yakun mawdu'a, selama bukan hadis yang direka orang. Hadis tentang anak beri syafaat di hari kiamat bukan rekaan, hanya sanadnya dhaif. Maka hadis yang dhaif boleh beramal di sisi jumhur ulama fiqh dan ulama hadis. Dah kata tak boleh beramal dengan ulama jangan hadis dhaif, tu mazhab Wahabi. Faham? Jangan awak tukar bimbo kita. Baik. Jadi Nabi cerita kanak-kanak ini dimasukkan ke dalam syurga, lalu dia menangis. Maka kata malaikat, bapa mu menangis? Dia kata, aku masuk syurga, mak pak aku dah masuk. Mak pak mu nak masuk mana? Faham? Orang bang pergi suram, mak pak mu bang pergi kedai meeting. Nasa mana semayang garik? Nak? Itu masalah. Jeng atasnya matang. Apa? Pala meeting itu tak gerak dah kereta. Nak? Itu tak teringat ke raya. Tahu mari pukul 7 tadi. Nak? Tubik dia pun nocis. Tak air 7.30 awal lagi. Tubik pala rumah tengok tak gerak. Macam ulat tarik kereta. Padang lah. Bahan dalam sungai mana ni? Nak pergi kot ni dah boleh gak Kubang Jela. Kona bahan kot ni pula. Kot Teluk Pasu. Nak? Lambat-lambat tak apalah. Kita berhenti lambat malam ni. Tak apa, kita berhenti lambat. Dah kita mari lambat, kita berhenti 8.45. Dan apa yang budak-budak cek masuk syurga? Khabar sama dah ulama sebut. Siapa jiwa yang belum balik mati, tidak ada kesusahan baginya. Bila sebut tak ada susah, dalam kubur tak ada gelap, kerana gelap tu susah. Dalam kubur tak ada soal jawab, kerana soal jawab menyusahkan. Dalam kubur tak ada menatang, kerana menatang menyusahkan. Dalam kubur tak ada fitnah, kerana fitnah kubur menyesatkan. Bakit padang mahsyar tidak berkepik, bertindih-bertindang, kerana tindih-tindang menyusahkan. Tidak tenggelam dalam peluh, kerana tenggelam dalam peluh menyusahkan. Tak kena panas matahari, kerana itu menyusahkan. Nampak? Faham situ kan? Surga hak neraka, hak manusia menyusah. Neraka lah, tak ada neraka. Walaupun ayah dia Hindu, nampak? Dan nama dia Hindu juga. Arumugen, son of Muruggaya. Faham? Tapi mati kecil baru darjah 2. Arumugen ni masuk syurga. Faham? Walaupun ayah dia umur 3 lain tak ada air, lama dengan kapur. Faham tak? Masuk syurga. Ayah dia Cina Buddha sembah Topekong. Dia mati kecil baru 5 tahun kau dah tadikan nita jalan tepuh di leri minyak lepeng budak. Faham? Nama Linggopo.
ayah dia soilek, tak ada kira lah. Oleh kerana dia tak balik lagi, masuk syurga. Ayah Kristian, anak tak balik lagi mati, kena tembak, masuk syurga. Nampak? Budak anak orang kafir, anak orang Islam, masuk syurga belaka. Kerana bila belum balik, tidak kafir sedikit pun. Tak balik, tidak kafir. Dan siapa kafir? Ayah dia kafir. Nampak? Sebab tu kalau anak orang kafir, jangan panggil kafir. Pergi kedai beledi, kedai plastik. Dah tokai kafir. Ada anak dia tu rojah satu, dia nak suruh tanya ambil beledi tu waktu baik. Dia panggil, kafir ya. Jangan panggil gitu, budak tu baru jah satu. Haram mu panggil kafir gitu. Nampak? Baru jah satu baru 7 tahun. Balik paling kurang 9 tahun. 15 tahun paling lewat. Jangan panggil kafir gitu, panggil anak kafir. Anak kafir ya. Baru tu anak bagi si kafir, dia tak kafir, dia panggil umat fitrah yang tidak ada dosa pahala. Hak ni yang Nabi kata kullu mauludin yuladul alal fitrah, semua baby dan budak kecil lahir fitrah. Apa makna fitrah? Adamul ismi, tak ada dosa. Bila dia tak hilang nama fitrah, balik baru hilang nama fitrah. Dah dia buat dosa, ayah dia pergi nyembah tu, kau ni nyembah tak? Jawabnya rupa saja dosa tapi tidak diambil kira. Nabi sebut di dalam suatu hadis, rufi'al qalam an salasin, tidak ditulis dosa dan pahala daripada 3 golongan. Yang pertama, anis sabiyyi hatta yahtalima, daripada budak-budak cek yang belum balik sampai dia balik. Dah balik main teruk berjudi pun tidak dosa. Walaupun dia buat dosa besar, minum arak. Kalau talikai dia beli arak selori, minum sekelas minum, tak dosa sikit. Kerana Nabi kata rubi'ah, diangkat qalam, mana tidak ditulis. Faham? Tak tulis. Wa anin naimi hatta yastaiqiza, daripada orang yang tidur sehingga dia bangun dari tidur. Tengah tidur dia kata kalimah kufur, ngigar dak kufur. Tengah tidur dia cerai isteri dia, aku cerai mu hei bedah dengan 1000 talak, dak kata. Pasal kata 3 dak kata. Pasal ngigar. Tidak diambil kira. Tengah tidur dia kata aku wakaf dah tanah aku wak nuar dekat Kusteng, tak jadi tengah tidur. Faham? Wa anil junum, daripada orang yang gila. Orang gila juga tidak diambil kira. Sehinggalah dia siomang, baru ambil kira. Masih dia gila, tak semayang, tak tanda. Tak dosa. Dia gila, dia bawa orang puang gendong atas belakang, tak dosa pasal dia gila. Ramai dia gendong berang tengah jalan ni. Berarti tak pilih ni nak pergi Kuala Lipat, depan kereta kita berarti 5 lah pasang ni. Mari pangkau pau. Ni keling tak kita. Kata menantang. Kok itu senjah lengang bola kereta. Jadi kita suka baiklah, husnuzon ni mungkin gila. Jadi Nabi kata hatta yahtalima, tidak ditulis. Nabi tak kata anak Islam, anak siapa? Nampak? Anis sabiyyi, daripada budak-budak umum, budak-budak anak orang kafir, anak orang Islam tidak dikira. Batu jual beli tak sah. Jual beli tak sah. Tak ambil kira. Dah mana dia nak beli? Dia ada pula ijtihad ulama. Kalau kita suruh anak kita pergi beli motor kedai, atau kawan kita nak jual rata, nak jual cicing katakan, nak mata
Zamrud hijau tu. 1,500. Nak kita suruh akik anak kita pergi beli. Anak kita tak balik lagi. Tak sah. Faham? Tak sah. Suruh anak kita pergi beli tanah, tak sah. Suruh anak kita pergi beli benda lagi, benda-benda apalah yang harganya memang harga orang dewasa, tak sah. Maka dimaaf budak-budak membeli barang-barang keperluannya sendiri. Lepas tu lah kita kata jangan suruh budak tak balik lagi nak pergi beli benda-benda. Yang boleh beli barang dia, celak nak boleh lah, biskut cotek. Tu bagian dia. Ini nak beli bola dia, pistu air. Kerana kalau hak gitu nak suruh mak gak beli lelah lah. Kan? Budak-budak dia beli mak-mak. Kakak mak pasang, kakak mak 2%. Jadi maaf dia pergi beli keperluan dia sendiri, beli cekelak, beli gulali, beli sagonyo. Faham? Jadi dimaaf pada syarak sah. Tapi nak beli untuk keperluan orang dewasa tak sah. Faham? Jadi fahamlah kita bahawa budak-budak ni ramai dibangkitkan di padang mahsyar, tidak ada kesusahan, dan mereka ditidurkan di dalam alam barzah. Tanang tu mati tu tidur, macam tidur bangun kiamat, bangun jaga juga, tak tidur bangun. Kita dah tidur lah kubur. Letak 7 lakah je, mari je malaikat. Nampak? Kita dewasa tau. Jadi sedap mati budak-budak gitu lah. Nak dak boleh dah lah kita tua tau. Ya. Kemudian lagu mana budak-budak ni? Ada orang pertikada kalau bakit di padang mahsyar, nak dengan susah orang beriak cok, ramai beribu juta bilion, nak bertindih-tindih dak ke nyanyi budak-budak. Pasal dan ramai gitu, orang tubuh besar lah, tung. Nak orang tubuh sasa tu dah kanak-kanak dah nyanyi ke dia. Ya, semua manusia dibangkit atas keadaan lagu mana dia mati. Siapa yang mati umur 6 tahun dia bangkit umur 6 tahun. Tak bangkit umur 30. Orang mati umur 60 bangkit 60. Orang mati umur 100 tak gerak dah, pokok lapang, bangun pokok lapang. Budak umur 2 bulan bangun 2 bulan. Budak umur bukan 2 bulan dalam perut, 2 bulan dalam perut tidak bangkit. Yang bangkit 4 bulan dalam perut, bangkit padang mahsyar. Dan nak 4 bulan gugur, tak bangkit. Kerana 4 bulan tiup roh. Setiap yang tiup roh akan dibangkitkan di padang mahsyar. Allah punya kuasa, budak-budak ni tidak merasa susah payah seperti mana kita rasa di padang mahsyar. Nah, orang tindih-tindang dia tak kena. Orang panah dia tak kena. Orang ada peluh telang dia tak kena. Duduk dalam keadaan aman damai. Berarak berjalan ramai-ramai, ada umur 6 bulan, ada 6 tahun, ada 4 tahun setengah. Nak berarak ramai-ramai, MCA ada, MIC ada, hak tu. Bagian cucu, toki nu dalam obeng. Tak? Pasal kapit, berarak ke syurga. Nak masuk syurga. Ulama sebut anak orang kafir dalam syurga menjadi khadam bagi ahli syurga. Khadam ahli syurga. Khadam ni berkhidmat untuk isteri kita. Orang puan masuk dalam syurga dia ada khadam. Nampak? Dipanggil wildan. Wildan ni budak-budak cek, anak orang kafir mati sebelum balik. Nak boleh ke siapa? Boleh ke bini kita. Orang perempuan beriman. Ramai dia boleh. Ada orang puang yang masuk syurga dia dapat 1000 wildan. Ikut nak suruh tengok bini kita di rumah masa anak kita kecil lagi, baru 3-4 tahun, dia buat kerja rumah lagi. Bila anak kita 3-4 orang ni besar belaka dah, Kak Long tak kata 5, ada yang Kak Ngoh baru tak kata 3 dah, adik Su dia jauh 6 dah. Bini kita tak buat kerja dah, duduk kipas gitu kata-kata. Kak Ngoh masak nasi. Faham tak? Kak Long dah jampu pergi siapa? Dia bagian ngetok. Maka atas dalam syurga dapat beribu-ribu orang, anak orang kafir mati kecil,
khidmat untuk isteri-isteri ahli syurga. Faham? Dah kita boleh tak? Kita tak boleh bintang. Dah kita boleh benda. Kita boleh tu je, bidadari je. Bidadari ni guana, bidadari ni lawa lah, perempuan yang sangat comel. Nah, kali dia Allah muka dia sekali, dia buka selendang itu di langit, orang dalam dunia nampak belaka, semua mati. Sebab apa mati? Tak ingat makan minum. Sebab apa? Terlampau lawa, jadi bengong, macam kena biu. Terlampau lawa jadi macam kena dadak, mati. Tak makan minum, tengah naik motor lepas hendak orang naik kereta tumbang lah batang. Terlampau lawa dah, maka orang tengok muka dia sekali, sebut dalam hadis, punah dunia, jadi hancur lebu. Orang ke laut, dok dalam ke laut, teruk ngebuka-buka, ngesau teruk habis. Nah, jadi bengong habis. Boleh terapi tidur terus tengah jalan. Nah, JBG tengok kekeh terus. Tu, signboard berhenti. Nah, pasal apa? Terlampau lawa, jadi gila habis. Tu baru selok nampak mata sikit. Tu bidadari gitu lah. Nah, orang puan atas dunia je lawa kita, orang tengok jadi gila, tak akan minum, ada? Tu dah cakap nak gong. Nah, dak lawa pun dah akan nak gong dah. Boleh naik motor peluk pak kemah gitu, dah ada orang. Dah lepas dulu mu nak dating pun. Faham? Dah nak buat agama kita mu gendong dah. Takkan nak teruk tengah jalan, dah jumpa orang tengah jalan dah. Lepas dulu tangan awak pegang si gitu dulu. Dah. Oh, kemah ni. Keling pula tu. Dah lah, dah lawa sakit tu. Ni orang lawa sungguh. Dan budak-budak waktu guana masuk syurga dengan ibu bapa. Tapi ibu bapa yang sabar atas kematian dia, Tuhan beri kelebihan, dikafarahkan dosa dia dengan sebab dia sabar. Tuhan ambil nikmat yang sangat dikasihi anak. Kerana anak harta yang paling mahal di dalam rumah tangga kita. Dia mahal kali. Rumah mahal 480,000 banglo, lasir 15,000, TV 58 inci, 72,000 sakut dinding. Nak pakai remote control. Nak kalau rendang belakang 2 T, orang gaji sutik, tokel sutik, orang kaya. Tapi anak tak ada. Orang itu miskin di dunia. Nampak? Ada anak miskin ni. Rumah buruk je, PPRT, minta dengan JKK. Faham? Tak ada, bukan kata nasi, tikak tak ada. Buka tikak jatuh debok daun. Tu lelaki balik karang kerja, ambil naik tikak mula. Miskinnya. Kabinet dapur tak ada, pakai selit celah latar. 6 T selit pinggang, 2 T jatuh, debok jatuh bawah. Miskin sungguh. Kosong, duduk atas latar, tak ada perabuk. Bilik-bilik pakai sekat dengan kain gitu, kain pelekat, cat gajah duduk, tambah kata Rupiah, retang, bilik ayah. Miskin sungguh. Tapi anak 13 orang kaya. Orang kaya 13 anak. Oh, dah anak kerja. Wah, ni berok, ni cirik, ni motor, ni sakut pagar, ni kerja biasa. Oh, suka. Tu orang kaya tu. Walau rumah dia buruk. Jadi anak biar ramai lah. Kalau Tuhan berilah ikhtiar. Kalau boleh biar bini kita tu tak balik, duduk di wap saling sama. Kita pergi tidur di ni. Dan lagi sabda Nabi SAW, barang siapa ada bagi seorang anak perempuan, maka dia ajarinya akan dia anak perempuan adab, dan membaikkan ia akan adabnya, dan memberi makan ia orang akan dia akan anak perempuan, maka membaikkan ia orang akan makanannya anak, dan menyempurnakan ia orang atasnya atas anak dari segala nikmat yang menyempurna Allah Ta'ala atasnya orang itu. Niscaya adalah anak perempuan itu baginya orang pada kanannya dan pada kirinya, memelihara akannya daripada api neraka hingga masuk ke dalam syurga. Nabi kata barang siapa ada seorang anak perempuan, lalu dibelanya anak itu dengan molek, dia ajar adab. Adab ni hukum syarak. Kemudian dia ambil rezeki yang halal, cari beri makan ke anak sampai besar, dan dia bersabar dengan segala kesusahan yang disebabkan oleh anak, maka dia di dalam syurga. Tuhan balas syurga.
Apa benda yang masuk syurga memperang sabit? Tak. Bela anak susah dengan hari tu. Rupanya bela anak susah ni, maka dapat syurga. Dengan syarat ajar adab. Sebab Nabi kata wa adabaha, ajar adab. Bela anak buang ramai tapi anak tak ada adab, biadab. Dan anak pakai skirt tak ada adab tu. Pakai seluar ketat punggung puing, tak ada adab tu. Siapa nampak lurah dendang tak ada adab. Pakai baju singlet lengan panas, nampak tiok tubik pasang malam. Kalau ambil barang bawah je, bawang lada ni kalau nak ngeretuh gulali, bulu tiok jatuh dalam kuali timba apa balik. Budak-budak puang dia ni. Baju pukat orang-orang pukat kaya. Baju muka orang tahan pukat liwat baju. Pakai tak setara. Nampak baju dalam, alik dalam. Baju pukat tu biru muda, baju dalam merah. Tok Imam boleh baca situ saiz 38 D. Nampak? Berat menandang ni. Tu anak-anak perempuan tetapi mak pak dia dak ajar adab ke dia. Biarlah budak akan jubah pun akan jubah kurung. Biar dak ajar kaju kurung pakai seluar tapi baju yang labuh. Baru orang panggil beradab. Bila tidak ikut adab-adab Islam, biadab. Biadab dengan kurang ajar anak beranak. Bapa kurang ajar, pak dia kurang ajar dia. Maka dipanggil anak kurang ajar. Tak? Kita kurang ajar hak lawan pak, tak? Hak lawan hukum agama. Tu kurang ajar. Tak pakai tudung, pakai tudung. Pakai tudung. Beri anak tu umur 7 tahun pakai tudung. Dia tak wajib lagi pun tarbiyatul aulad. Apa? Maknanya melatih anak-anak. Sebab apa? Nebuk anak puan tak sebut anak lelaki. Anak puan susah jaga. Anak lelaki tak apa, tubik dak alik. Tidur mak kawan tak apa. Dak alik dalam niat tidur surah. Tak apa lagi. Kalau anak dara tu dak alik dalam niat tidur patah, sudah kerja dah lah. Main tidur patah. Tupa ramai. Faham tak? Tupa palitang. Susah, faham? Pasal dia jenis bertutup. Al-mar'atu auratum. Perempuan itu dia jenis kena tutup. Dah kalau nak kira dengan anak lelaki, nak jaga dia payah. Keluar dak pakai tudung, pok jadi boleh dosa. Keluar pakai luar ketat, mak pula boleh dosa. Keluar tak tahu kehala, buka aurat tak sempurna dan sebagainya, tutup, boleh dosa juga. Tak reti kait dengan hukum haid. Anak lelaki tak ada hukum haid apa dah. Tu sebut dengan anak perempuan. Orang dulu-dulu kata bela khubas kandang lebih senang daripada bela anak puang seorang. Tu. Dan dia kenal ke seorang-seorang tu. Kalau molek tak apa budak tu. Balok-balok. Boy prank. Kalau boy prank orang berjuruh tak apa. Kalau boy prank hok erek ring, tak. Hok cak ayam bulu balik, hok kecing nyata. Boy prank ratap tekok dah ni. Pakai ratap tekok macam beruk nak naiknya. Boy prank. Mari ambil pula anak di rumah. Ngerzek beri congek dari belakang. Depan rumah. Ayah hak tini kata kelas kau budak ni. Nampak aku buat nak jadi sekarang. Nampak. Mak Ita tengok, budak ani pula ni. Ani ada makcik, Ani. Boleh panggil gitu dia pergi lagi dapur mak. Ani rasa kawanmu tu mari cari mu nak kita ni. Handsome ke mak tengok. Pakai kata tekak macam beruk gila. Dia kata handsome waduh. Lengang bapak macam kata bozai. Nampak aku mana? Alien. Makhluk asing. Luar pendek. Keting macam ke? Macam Aizah lagi keting hitam betung. Allah Rabbi. Kalau mari nak kenalan anak dia, orang tertik tening, nak buat isteri boleh tahan kira. Bodoh terus pakai menantu. Luar pendek bunga. Nampak mari boleh ambil anak dia. Mu nak pergi mana? Nak ajak pergi mana? Nak pergi dina mau belukar bukit.
Waterfall. Air terjun. Waliknya terjun atas anak pula lagi. Nah, gitu dah. Dah tu kata tunggu kejap mak wak ni dah sandwich. Mak wak sandwich. Boyfriend nak bagi air anak Nak mak wak sandwich. Nah, duduk di mana bang? Nampak? Pak lelaki kata, "Walam jai." Nampak? Patut kata tekak wala menjai. Wala menjai kat mana budak awak dun kalau berang makcik atas dain ala berak menandang tadi ganda abah mak kata aku dulu gini kat lu ayahku gendong nampak duduk atas indah biskai zaman dulu berat menandang dah ni tu jadinya tak reti ajar adat langsung tu jadinya beli anak ramai orang beli anak dah tu berderu anak dia orang boleh kelek kata lepak atas rezek puah naik atas Vespa pula puah atas Vespa baru ni naik ngeset rezek dia ni naik bay batu pula bagi mana pula ikut sel lah asal jatang sudah itu penyakit kita ni orang lelaki bagian munah betul tak tukang munah kita aku pun sama kau mana kena lelaki umum apa bagian kena kecek lelaki tukang kecek punah habis masyarakat jadi tak dapat dalam hadis ni anak perempuan ni dibesarkan dalam keadaan beradab kemudian susah payah tu ditanggung mencari nafkah kelauk gausmi masuk hutang nak besarkan anak perempuan mati dapat syurga Allah lupuskan dosa ayah kerana beratnya kita nak tanggung anak perempuan sampai begitu semua nampak dan lagi sabda Nabi wallahu a'lam. Kita tengok soalan. Jadi sebelum kita baca soalan, malam ni kita kutip derma untuk disumbangkan pada pembinaan pondok madrasah Ma'had Tahfiz Asy-Syifa depan Masjid Kolam Kolibah hak terbakar baru ni. Asrama tu terbakar, nak buat asrama lain. Jadi kita pakat derma. Nampak? Jadi tong tu ada di pintu kat gini. Tong tu ada di pintu. Surat ni ada dengan saya dah. Derma lah. Orang yang banyak bersedekah cerah kubur dia. Kalau kita bawa meter dah cerah kubur. Banyak bersedekah. Hak patut kita nak belanggar dah terlepas. Rupa-rupanya dulu 15 tahun dulu dia ada derma Seria rupanya. Maka Allah lepaskan dia daripada musibah dengan sebab bersedekah. Baik, kita tengok soalan. Apa beza rahmat dengan redha? Lain-lain ni. Rahmat ni daripada Allah, redha daripada kita. Faham? Rahmat ni mana kasih sayang Allah. Bila Allah kasih kita, hak dah boleh pergi surah jadi boleh pergi surah. Bila Allah kasih dah kita, hak minum arak jadi berhenti. Bila turun dah rahmat, hak berzina tak mau berzina dah ni. Kalau bila turun dah rahmat, dulu berakhir main, ni berakhir dengar. Tu rahmat. Redha daripada kita. Nampak? Walaupun kita dengar ayat radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhum wa radu anhu, tapi maksud yang redha sebenar daripada kita dah. Kita redha, kita terima segala qada dan qadar Allah tetapkan berlaku ke atas kita, baik ataupun buruk. Seorang terlepas sembahyang dia ada kesancak pada tapak kaki. Sekiranya dia tak pasti sama ada terkena sebelum atau selepas ambil wuduk, sembahyang mula ke tak? Soalan sama dengan batu buruk pukul 3 ni. Jadi lepas sembahyang tengok di tapak kaki ada cak setapak. Maka dia tak pasti cak ni kita pijak lepas ambil sembahyang ke sebelum ambil wuduk. Kalau sebelum ambil wuduk kita tak sah, sembahyang kena buat semula.
Kalau lepas ambil wuduk baru kita pijak, maka sah dah semayang tadi. Tapi yang ni tak tahu. Bila tak tahu, boleh ambil belakalah hak mana-mana, sunat je pergi ambil wuduk. Pasal tak yakin hak mana satu. Faham? Takkan saya ajak pergi raya di rumah dia, raya Cina. Hari pertama apa hukum sekiranya saya pergi? Berlaku khilaf di kalangan ulama pada menyambut akan tahun baharu Cina ini. Yang ulama kata haram kerana dia berkait dengan agama, yang ulama kata tak haram kerana berkait dengan adab sahaja. Jadi walau begitu, tak payah raya lah hari pertama. Kerana kita pergi rumah pok saudara kita hari raya berapa? Raya Kelapang tak pergi lagi. Nah, padahal pok saudara kita sendiri. Nah, kita pergi rumah anak saudara kita raya berapa? Raya Kenang baru pergi. Nak pergi rumah mak saudara raya ketiga baru pergi. Dah ada rumah orang kafir kena pergi raya pertama. Sebab apa? Rapat benar kita dengan orang kafir. Nak apa beza makmum masbuk muafik sekiranya seorang jemaah datang, imam telah pun membaca surah lazim, dia sudah dikira masbuk. Muafik ni gini, bila kita takbir, lepas pada takbir tu kita ada masa membaca Fatihah sebelum imam rakaat. Umpamanya imam takbir Allahu Akbar, kita pun masuk asar Allahu Akbar, imam tak baca lagi Fatihah, maka kita dah baca Fatihah lagi. Itu panggil muafik. Masbuk ni mansubiqa, orang yang kena tinggal. Dia akad takbir Allahu Akbar, timam lam yalid wa lam yulad, tinggal ayat lagi, dah baca Fatihah habis. Tak dah dah, walaupun dia tak baca lagi tapi dia rasa tak dah dah, maka dia masbuk. Apa hukum makan kenduri rumah orang, lepas tu kondeng pula nasi tak sedap, lauk tak sedap dan macam-macam lagi. Ni orang gila dah lah orang jepuk dia. Tak usah kata benda lah, tak sedap lain lah. Dia tu kedai makan letak harga mahal tak sedap, kita boleh pertikai. Nampak? Pasal kita bayar. Ni jepuk kenduri tak bayar, tak usah kondeng. Tuang dia tanya sedap ke tak, pasal kita nak peki semula ni. Boleh nampak? Tuang dia tanya, dah awak makan gua ni tadi, lauk tadi? Tak usah malu lah, katalah sebab saya rasa dia tak kena. Nampak? Tu tuang dia suruh lain. Kita pun kan bola saya makan daging awak tadi, saya macam makan spam basuh. Tu tak apa. Ni dah orang makan free, bahan lauk banyak pula, licin sepinggang. Nasi kerah, ketum nasi. Daging masing lah itu. Dah kalau masing apa pun bahan habis pinggang. Apa pun solat seorang yang sakmo semayang dalam keadaan tak khusyuk. Kalau kita ni tidak ada niat atau azam nak khusyuk, kita berdosa kepada Allah. Tetapi kita sakmo nak khusyuk tapi masih belum dapat khusyuk, bukan sengaja kita lalai, tapi terlalai sakmo, tak berdosa. Tapi pahala kita semayang sedikit. Tudung yang jarang macam mana dimaafkan dalam Islam. Tudung jarang ni nampak bayang saja kepala dan rambut. Umpamanya rambut dia tu dia sanggur dalam tudung. Sanggur tu bulat lah, tengok kok panas nampak bulat tu, tapi bulat sanggur dia tu bentuk kepala hitam. Nampak? Bayang sahaja. Kalau nampak warna haram, nipis tu tidak mematuhi syarak. Ada pun nampak bayang, makruh saja. Jangan bayang siapa nak bayang, sunat tak nampak benda. Biasa tudung nampak bayang ni atau nampak warna tekak, tudung bawah dia nipis. Dia puan nak pakai tudung bawah, pakai tudung dua lapis, dan jangan guna warna cerah. Kalau warna putih, warna kuning, nampak tekak, nampak telinga. Ramai budak-budak orang puang pergi pasar pakai tudung, telinga nampak cokeng kat dalam tudung. Apa? Kain dia nipis, tak leh gitu. Dia pasal telinga ni aurat. Dah kalau mau pakai tudung nampak telinga dia, tak apa. Dah mau pakai baju tak jarang biar nampak dada. Nampak goyang itu. Orang yang hadiah ikan air seekor lagi mau beli. Kenapa rakyat Mesir buat demonstrasi pada masa ini? Jadi sumber-sumber yang kita dapati, maknanya mereka tak tahan lagi dah dengan pilihan raya. Nampak? Yang diadakan di Mesir banyak tipu. Husni Mubarak ni dia diktator, dia bapak sekular, melakukan kezoliman, penindasan. Nampak? Dia orang ni masuk menyebelahi puak-puak orang putih.
Israel dan sebagainya. Dia benci kepada pejuang-pejuang Islam, melakukan kezaliman, menindas rakyat. Nampak? Mereka ni Hosni Mubarak ni, dia rakyat dia, sebahagian rakyat dia bela supaya sentiasa miskin. Dia tak boleh keluar daripada tahap kemiskinan, supaya dia sentiasa boleh beri bantuan. Sama dengan tempat kita. Kalau buat pelda, buat apa, dia buat biar susah gitu. Bila susah, dia beri bantuan. Bila bantuan, pilihan raya tak lawan tokek. Faham ke? Jadi akhirnya pilihan raya pakai pengundi atu Hosni Mubarak. Hak tak ada nama mari ngundi juga. Hak ada nama lah kapung di Mesir tak boleh ngundi. Lebong semua. Dah bila nak naik hak Islam, akhirnya tak tahan, pakai berotok senang. Pakai kekasaran pula. Soalan seterusnya, bagaimana pendapat kata dosa anak-anak ditanggung oleh ibu bapa? Betul ke? Betul. Jikalau mereka ini tidak mengajar anak-anak itu perkara yang wajib. Dia ada anak seorang, dia tak ajar anak dia cara semayang, anak dia pun besar tak semayang, maka bila mati tetap dia dapat dosa anak dia tak semayang. Tapi dia ajar dah, suruh dah, pesan dah, depan ayah semayang, pelik mati ayah tak semayang, ayah tak berdosa. Dia dah ajar anak dia pakai tudung, tutup aurat, ayah pun matilah. Maka setiap kali anak tu keluar rumah, ayah dapat lagi dosa di dalam kubur, kerana anak tak tutup aurat sebab ayah tak ajar. Anak ayah ajar dah, molek dah tutup, tapi bila ayah mati, dia tak ada dah orang yang dia takut, dia tak akan tudung dah, maka tak berdosa dah ayah. Bagaimana pula jika kanak-kanak yang mengaku murtad tidak diambil kira? Budak-budak khabar dah saat ni. Apa pandangan mengenai rancangan skeksa di NTB7? Perempuan-perempuan kru bekerja itu tak pakai tudung ketika menyiasat aktiviti paranormal. Mohon pandangan. Tak pakai tudung ada pada hadapan laki-laki ajnabi dengan sengaja, hukumnya tetap haram. Tak boleh. Kru NTB7 ke 7-Eleven ke tak boleh berlaku. Apa hukum jadi jururawat di hospital kerajaan? Memang kerja merawat suatu yang mulia, tapi pakaian tidak tutup aurat. Tudung dimasukkan dalam baju, pakaian ikut bentuk tubuh, dan ketika belakang prosedur dengan baju dimestikan lipat hingga ke siku. Sedangkan jururawat di hospital Islamik seperti Pusrawi boleh je tutup aurat dengan sempurna. Jawabnya, bekerja tidak haram, tetapi kita mematuhi perintah supaya mendedahkan aurat kita sendiri, hak tu haram. Antara tahlil dengan sedekah, niat untuk ibu yang telah mati, mana ulama kata lebih afdal? Lebih afdal sedekah daripada tahlil. Kerana tahlil ada khilaf ulama, sedekah sepakat ulama. Mak kita mati dah, kita ambil piti 1000, kita dermakan pada pondok umpamanya, atau madrasah. Niat sedekah ini daripada ibu kita. Nampak? Sapa kepada mak kita, ittifaq ulama. Apa kau racun rupuk di kubur? Maknanya kita tak cakur lah nak racun, tapi mak saya tak bagi. Jawabnya, tak boleh racun rupuk di atas kubur. Yang boleh racunnya rupuk di tepi-tepi kubur yang menyukarkan orang nak lalu ziarah kubur, baru boleh. Kalau orang ziarah tak ada kena-kena dengan rupuk saja kira racun, tak boleh. Hak atas kubur tak boleh, hak tu hak si mati. Kerana rupuk yang di atas kubur dia bertasbih kepada Allah. Jadi tebah racun ataupun potong bukan untuk buang semua, tapi memendekkan supaya mudah orang keluar masuk di perkuburan untuk atau mayat ataupun ziarah. Warna kalah je ni, lepas kalah tenang pula. Soalan ni jawab ke dia. Warna tenang kalah. Jawabnya bertenang.
Orang lelaki kalau nak nikah kena tahu 8 jenis darah opang. Tolong bagi tahu satu persatu. Bukan 8 jenis darah, 8 perkara atau 7 perkara yang keluar daripada kemaluan orang perempuan. Yang pertama air kecil, yang kedua darah haid, yang ketiga istihadah, yang keempat nifas, yang kelima wadi, yang keenam mazi, yang ketujuh mani, yang kelapan putihan. Wajib dia kena tahu. Hukum berkaitan warna beza kena tahu. Kalau berasa nak bini. Cikgu sejarah kata umur Aisyah masa kahwin dengan Nabi Muhammad yang paling tepat ialah 19 tahun, bukan 9 tahun. Cikgu sejarah dia kata umur isteri Nabi Siti Aisyah radhiyallahu anha masa kahwin dengan Nabi yang paling tepat ialah 19 tahun, bukan 9 tahun. Jawabnya ni bukan cikgu sejarah ni. Nampak? Cikgu sejarah bahar rambang sekali. Ketika Nabi wafat, Aisyah berumur berapa tahun? 18 tahun. Masa Nabi wafat, Aisyah berumur 18 tahun. Dia cikgu sejarah ni kata masa nikah dengan Aisyah umur 19. Aisyah Nabi wafat dah. Jadi bukan cikgu sejarah ni, kena buang cikgu ni daripada sekolah. Tak. Sama ada cikgu ni ambil ais atau pi kuda. Apa yang dimasukkan dengan rezeki? Duit dalam bank atau duit yang dibelanjakan, pakaian dalam gerobak atau yang dipakai. Rezeki ni benda yang beri guna pada kita. Kita nak pergi situ jauh, kalau pergi motor baru dak lelah, maka motosikal rezeki. Kita lapar perut, kalau ada roti boleh gak puak bola mulut, maka ada roti. Roti itu rezeki. Sejuk malam ni tak ada baju berak, orang mari baju selai. Itu pun pakai dak sejuk, maka dak sejuk tu manfaat rezeki. Adakah binatang akan seperti kucing akan dibangkitkan di akhirat kelak? Ya, semua binatang akan dibangkitkan di akhirat kelak. Cuma binatang-binatang ni tak masuk syurga neraka, lepas dibangkitkan akhir sekali jadi tanah. Saya selalu campurlah baju yang kena darah haid dengan baju lain yang dan dibasuh. Perlukah saya basuh semua baju-baju itu semula? Jawabnya, pada masa kita keluar daripada mesyeng tu, kita bilahlah baju-baju tadi dengan air yang lalu. Tapi kalau perkara tu berlaku lama dah, kita tidak pasti baju hak mana maka tak payah kena basuh semula. Soalan seterusnya, saya selalu dengarlah syaitan berbisik, sangat dahsyat melalui hati saya. Saya sudah istighfar banyak kali, namun ia tetap tidak hilang. Tolonglah, saya nak suruh hilang sungguh. Jawabnya, tak boleh nak hilang, kerana tugas dia syaitan ialah menyucuk, meniup, mendatangkan keraguan di dalam dada-dada manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Hijau syaitan ni ialah mendatangkan waswas, keraguan. Sama ada waswas tu air semayang, atau waswas tu tentang ketuhanan, waswas tu tentang halal haram, dia hijau, dia tiup. Dia tak akan pecik. Cuma dia kuat dengan slow je dia mari. Jawabnya, kita bertahan semualah. Tu kewajipan kita. Jangan ikut hak dia cocok. Dia datang, kita istighfar dan baca ayat Quran. Dia lari sekejap, mari pula baca pula. Jika kita buat salah dengan manusia tanpa pengetahuan mereka, apakah kita hanya perlu minta maaf atau menceritakan salah mereka kepada mereka? Jawabnya, kalau kita rasa kalau kita cerita dia tak marah, maka kena cerita, kata setengah ulama. Tapi kalau kita cerita dia katok pada kita, minta maaf sudah memadai. Orang puan tak tutup aurat, lepas tu ngaji Quran betul, sebab jadi betulan dia atau bini nguruk. Kejut saya tengok tukang nguruk ngaji rambut tak tutup, baju pula lengan pendek. Jawab, tidak wajib menutup aurat ketika membaca Quran jika tidak ada di sana orang yang kita wajib tutup. Hukum menutup aurat ketika mengaji Quran sunat, bukan wajib. Faham? Jadi kalau kita pakai luar pendek pun boleh baca Quran kalau kita seorang diri di dalam rumah. Sunat kita tutup aurat.
Kerana tidak ada syarat sah kita nak membaca Quran mesti tutup aurat. Yang ada ulama sebut adab-adab membaca Quran sunat menutup aurat. Bila sunat menutup aurat, kita tak tutup aurat juga tidak berdosa. Kerana Quran tidak tengok kita. Yang haram ada orang tengok kita tak tutup aurat. Itu baru haram. Soalan seterusnya dah habis ni. Banyak sangat. Saya kerja sebagai Messi, kadang-kadang terpaksa sising baju saya. Adakah ia dikira darurat? Nampak lengan. Tengok keadaan darurat itu sendiri. Kalau keadaan tu kecemasan, kalau keadaan tu pembedahan, mana terpaksa dia kena sising lengan, tidak sakok dari nak buat kerja, maka dimaaf pada syarak. Tapi kalau benda tu benda yang biasa saja, cuma kita nak cek nadi sakit yang sising lengan tu, maka itu tidak perlu. Bila tidak perlu, tidak ada darurat sama sekali. Jadi kita kena berhati-hati, jangan buat mudah sangat. Siti berzina dengan John. Agak kurang. Kemudian dapat anak tu dipelihara oleh kakak Siti. Kemudian kakak Siti tu kahwin dengan Abu. Soalannya pada siapakah anak itu dibengkan? Bolehkah beng Abu? Kalau tak boleh, kenapa? Siti berzina dengan John mana ni? Kemudian dapat anak. Anak itu dipelihara oleh kakak Siti. Tak ada kena-mena. Padahal kakak Siti tu kahwin dengan Abu. Abu lah tak kena-mena juga. Anak zina tu ialah anak saudara dia. Kerana adik dia berzina boleh anak, laki tak ada. Kakak ni ambil bela. Padahal kakak nikah dengan laki. Nak suruh berbeng laki tak boleh. Kerana Nabi kata beng ni beng ayah. Dan laki kakak tu anak ayah budak tu. Bukan dah, lepas tu tak boleh beng. Nabi kata fa innakum satud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Nama-nama kamu ni akan dipanggil dengan beng bapak-bapak kamu. Dalam Quran pula melarang kita panggil seseorang dengan bukan beng ayah dia. Jadi tak boleh, sebab tu tak boleh. Kena beng ayah dia sendiri. Dan ayah dia ada tak? Tak ada. Pasal nikih anak zina. Orang kita tanya Nabi dah, kalau zina gini beng siapa? Al-waladu lil firash. Anak zina beng mak. Faham? Mak mana? Budak tu hak anak adik dia hak zina tu. Soalan seterusnya. Kita baca 2-3 keping dah. Apakah yang perlu kita baca ketika angin kuat? Dengan maksudnya, kalau dalam keadaan junub boleh tak kita berzikir, istighfar, berdoa dan baca ayat Quran? Ziarah kubur sunat ke menghadap kiblat? Kalau janggut berubah warna perang, boleh tak kita warnakan hitam semula? Dia kata kalau angin kuat, kita nak baca benda tak? Jawabnya, bacalah sebarang doa. Kita minta pada Allah supaya angin itu tidak memberi mudarat kepada kita, dengan bahasa yang kita faham, bahasa Malaysia. Tapi kalau kita baca doa tu hak daripada hak Nabi baca, lebih baik. Di antara hak Nabi baca, Allahumma inni a'udzubika min syarri hazarih. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta kepadamu, bahwasanya aku berlindung kepadamu daripada kejahatan ini angin. Faham? Mana ya Allah, Tuhanku, janganlah beri rosak kampung aku, rumah aku ni daripada angin ataupun benda jahat yang ada dalam angin ini. Nampak? Tu doa hak Nabi. Dah ingat, baca Melayu pun boleh juga. Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah beri mudarat dengan sebab angin yang menimpa aku ini, ataupun aku minta berlindung denganmu daripada segala kerosakan yang ada dalam angin ini. Tu kalau angin sangat kuat. Kalau hujan sangat lebat, Allah mahawalna wala alaina, ya Allah, ya Tuhanku, jadikan lebat sini pergi tempat orang tak ada, jangan atas kampung kami, takut jadi banjir. Tu Nabi baca juga. Dalam keadaan junub boleh berzikir ke tak? Boleh berzikir, boleh istighfar, boleh berdoa, boleh tahlil, boleh takbir, boleh tahmid. Yang tak boleh, baca Quran sahaja. Ziarah kubur sunat menghadap kiblat. Tu jawapan dia. Tak menghadap tak berdosa. Janggut dia jadi kuning dah, nak cat hitam semula. Jumhur ulama mengatakan
celup rambut yang berubang atau janggut yang berubang dengan warna hitam adalah haram. Faham? Warna lain boleh. Rambut dia ubang dah. Ubang dia kuning atau ubang dia putih, boleh celup warna perang, celup warna koko, celup warna dark brown, celup warna biru, dah apa kepala. Soalan terakhirlah, tak sempat lagi, lebih kurang 10 pin lagi, insya-Allah bulan depan pula. Bos sini. Apa hukum pergi ngato atau mengato? Berapa buah kereta kalau nak ato mengato? La ilaha illallah. Sejak akhir-akhir ini masyarakat kita ambil mudah soal agama dalam perkahwinan dan minta penjelasan tentang apa yang berlaku di Mesir dan Tunisia. Khabar dah ni. Hukum ato mengato ni bukan wajib pun. Dia ini bergantung kepada keadaan adat setempat. Nah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bila mengkahwinkan Aisyah ketika berumur 7 tahun kepada Rasulullah, nah, maka tidak dihantarkan lagi kerana masih belum balik. Bila balik Aisyah ketika berumur 9 tahun 4 bulan, maka Abu Bakar bawa Aisyah dan pergi sendiri ke rumah Rasulullah. Nah, dan beri kepada Rasulullah. Tu mengata seorang yang dia ngata. Jadi tak tetap dalam syarat nak atur berapa buah kereta. Nah, jadi kalau kita ada berapa orang, nak atur apa orang? Nak atur 4 orang aje. Lepas tu nak cari kereta wak 8 lah. Atas orang naik 2 buah kereta. Tak jadi gitu. Atas keperluan lah. Ramai nak pergi atas kapung, sewa kapal terbang. Nah, jadi sebenarnya atas keperluan, tak ada banyak mana, tak ada sikit mana. Nah, cuma masuk adat-adat tu, masuk nafsu, nak berlawan-lawan. Nah, kalau rumah kapung dalam kapung tu banyak sekali 8 bekas, dia 10 bekas. Biar sehu sikit nama. 10 bekas nikah. Biar pengantin tak lawa mana pun, hidung sama lepeng dengan pipi. 10 bekas. Faham? Pasal nak lebih pada orang. Nah, ada dah tapi nak tunjuk dia hebat lagi. Plumbing buat suku benar, tepoh. Nak orang bandar dia mari, habis 3,000 pula plumbing. PT tak banyak mana, tapi jenis sagonnya. Faham tak? Jadi hak tu dilarang syarak. Nah, hak tu tak penting belaka. Nah, yang ada dalam sunnah buat makan. Nah, buat makan. Hak barang atau orang tu tak ada belaka tu. Barang tu barang tak wajib. Nah, yang ada aulim. Nabi kata buatlah kenduri. Nah, kalau kita gerak kambing, kita gerak biskut jagung. Supaya tersebar maklumat anak kita telah berkahwin, dan kita dapat pahala beri makan kepada orang. Tanda kita gembira kerana bakal dapat menatu. Nah, itu penting. Jadi kalau kita nak balik semula supaya masyarakat ni jadi juru dalam bab nikah kahwin, boleh. Orang lelaki kena main peranan. Yang jadi punah sekarang ni bab nikah kerana kita serah kepada isteri kita. Faham? Habis orang puang. Dalam bab lain dia tak apalah, dalam bab nikah kahwin dia pada haliang. Nah, ni molek wali tak jadi wali. Wali jadi khunsa. Faham tak? Ayah kenal dah lelaki molek dah berjuru dah nampak pergi surat. Nah. Mak kata satu bank aku tak kenal. Dah ayah kenal mak. Dah ayah mu kenal aku tak kenal. Tak nikah anak. Nampak? Tu semua tu khurafat belaka. Dia panggil masyarakat jahiliah. Mak pun dia ada hak pun dia. Dia kata dah aku beranak ke dia? Tahu dah mu beranak hukum syarak kata mu jadi wali. Mu tekan letak. Tak, mu tekan jaga kuali dapur. Orang nak bagi minang, nak bagi misik, mu jaga bagian dapur. Faham? Orang lelaki duduk atas awak kira. Kita tak. Rapuan awak kira. Bila rapuan awak kira, Nabi kata akal kurang, agama kurang. Jadi macam ni. Nah, anak 6 orang dah habis pergi bayar hutang. 3 orang dah beranak, tuan kanapi duduk musang satu lagi tak bayar habis PT kanapi. Faham? Pasal apa? Nak belagak punya masa. PT banyak tak apa, PT tak ada. Jenis sagonyo. Jadi faham apa tu orang panggil sagonyo? Sagonyo tengok budak dak makan. Dia kalau tunduk dah boleh makan, dia kena lengok. Lengok, lepas tu kena jetik pula. Jenis sagonyo. PT tak ada tu nak belagak, nak plumbing 2,000, nak barang 6,000, orang hantar orang 8,000, serba duduk serba apa. Anak pun apa dia? Hafiz Quran. Nah, orang tanya berapa anak makcik? 10. 10 anak kita 10 belaka. Nah, 10.
ketuk busuk kohong. 10,000 hafal Quran. Faham? 15 juzuk, 30 juzuk. 8,000 tu ingat Sahih Muslim dengan Sahih Bukhari dan ada. Baru sempat 8,000. Nah, ini dah erti. Hei, dah erti. Nipah dah erti. Dah erti belaka. Belajar Napa Siti bodoh. Nak tanya hukum syarak dah erti. Kalau dah erti gitu, 3,000 dah. Nah. Panggil kameraman pula 1,500. Nak belagaknya pasal. Nah. Jadi tugas kita, kalau kita kenal, boleh jadi menantu kita. Walaupun bini kita tak kenal, dia hak lain tu. Jangan beri dia jadi imam. Dia bukan imam, dia makmum. Dah kalau ikut ke dia, suruh jadi tok imam bayang Nah. Ni masyarakat Melayu ni dia jahiliah dalam bab nikah kahwin. Kerana mentaliti Melayu, mentaliti jahat. Cerai kita kak, kalau kata cerai dia sibuk. Oh cerai gini-gini, laki tak berani tu gini-gini. La ilaha illallah, mu tahu apa? Dia cerai, tak ada jodoh, dia cerai. Apa sakak hidung mu, dia cerai. Nah, tak kena belakang orang nikah, nikah pula. Baru pergi mati bini, rasa datang 3 bulan sih, nikah pula. Ni Melayu jahat. Jahat pada naga kau tubik api. Faham tak? Ni jenis Melayu. Dia menikah kan agama suruh. Faham? Mu susah apa? Dia pinjam kanopi tok mu. Dia nikah tu dia curi ke bapak mu. Nah, dah tahu. Dah nak kau kita biarlah. Biar kau sampai setahun. Ambil sadaknya, tah tapala biar butuh. Ni, semua ni viral ada dalam masyarakat. Jahat belaka. Nah, banyakkan apa puang? Lelaki dah cerai. Betul tak? Lelaki dah cerai. Tu imam lah, tu imam. Tak apa. Nikah pula. Dah dia nak nikah pula boleh kan? Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Hei orang lelaki kahwinlah 2 atau 3 atau 4. Dah mu susah benda. Tahu dah dia nikah 2, nikah 3, nikah 4 tahun dah kayak gini kan. Tu hang tanya adik ke dak? Dah apa dah mu dak kena tanya. Hak nikah seorang mu dak kena tanya. Ke mu dak kena tanya. Akhirat lagi, mu makan ke darah ke bini mu tu, bini mu seorang, halal ke dak? Mu ajar dak dia agama? Ajar halal haram dak? Ajar hukum haid dak? Ajar taharah dak? Ajar akidah dak? Yang mu cari orang bini ramai. Dah mu dak kena tanya. Jangan gitu. Ni masyarakat dia duk sibuk orang, dia akan kena tanya. Tak usah sibuk orang. Nah, sibuk apa? Buk lain dia benda tak betul. Nah, nanti masyarakat mentaliti, gaya berfikir kotor macam Aisyah Melayu. Nah, nikah tak kena, tak nikah. Pasal apa tak nikah? Dia bila tu lah tak nikah. Tak bila mana bedah ambung kau tu tak bila surah kita hak apa puan. Nak bangun tak tahu. Jahat apa. Dah. Jadinya cara belaka habis barang dalam kain dalam seluar dalam habisnya selok habis. Dah. Jadi tak mau nikah sama awak ni, dia tak kenal, dia putus asa dulu, dia kasih dah ngak lama itu anak JKK dah mati. Faham? Dia tak ambok lain. Nah, mu sibuk apa? Ni Melayu. Orang cerai, orang nikah tua ni sibuk kau. Dah tua dah 60. Nah, mati bini dah 60. Bini jatuh dalam telaga mati. Jadi dah sesian, duk seorang tak ada orang nak percaya, nikah pula seorang lagi janda lama dah, janda tua dah umur 57 kau. Nah, bunyi juga nikah juga tua-tua tu. Bahasa galak ni. Ni jahat ni. Ni nak cerita habis pesen. Terengganu Kelantan, jenis jahat. Negeri lain tak gitu. Nah, ada apa? Jenis Terengganu Kelantan. Dia jenis hai ngopak kalau hal-hal gini. Sungguh. Habis kata kampung, kalau berang, kalau Terengganu, pok tuyu, ladang sama. Tak boleh kata mata. Orang nikah tua dia sibuk, orang nikah muda sangat nikah apa 19 benda tunggu kok 23. Gitu pula. Nah, nikah molek dah dia tu umur molek dah buat laki apa laki 26 apa 22 molek dah, tapi aku tengok laki macam dia hitam sikit tengok bahasa tu dia macam dada muka dah. Ni jadi betul baliklah
perkara-perkara masyarakat ni tak ambil cara, bukan dia merokok menyambung, dia nikah semula walaupun dia 80 tahun dah, alhamdulillah jodoh dia, berkatnya hidup dia 80 pun boleh bini lagi. Tu orang yang ahli syurga, faham? Baru jadi amal masyarakat. Kalau gitulah maka turun pertolongan Allah. Sekarang pertolongan Allah tak turun kerana kita hasad deki sesama kita, ngundi tak menang Ustaz Mo. Soalan yang terakhir sebelum kita baliklah. Lenguh main pokok ni. Aduh lah. Situ air kan. Apakah hukumnya kita mendermakan duit kita hingga kita tak berjaya naik haji? Baik. Derma sunat, naik haji wajib. Dia ada dah naik haji, boleh naik 10,000. Wajib dah. Kalau dia tangguh-tangguh memang tak ada piti lain, maka dia ambil 10,000 tu dia derma, maka hukumnya tak boleh. Dia berdosa kerana tidak pergi haji, bukan dosa kerana menderma. Nampak? Tak boleh. Kerana al-wajib al-wujub muqaddamun alal mandub. Yang wajib didulukan atas yang sunat. Itu kaedah dia. Nampak? Jadi kalau dia ada 10,000 boleh pergi haji dah, dia beri 10,000 tu untuk derma, tak apa, pasal ada duit masuk pula, bulan 8 ni masuk pula, hak tu tak apa. Ni kalau modal tikang kena dulukan hak wajib. Melainkan dia nak buat benda yang wajib juga, ada 10,000 tapi rumah tak ada lagi. Kalau beli rumah 10,000 tak boleh pergi haji. Kalau tak beli rumah pergi haji boleh, tapi rumah nyewa sama, maka boleh beli rumah dulu. Kerana rumah keperluan hajat yang penting dalam kehidupan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi